شر ما رزقنا أقول لك بنعمتك علي وأبو بذنبي إلا تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa ijaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk berada dalam suasana ketaatan. Kita duduk dalam raudhah min riyadil jannah, majlis zikrullah, di permulaan hari kita. Sentiasa perlu diingatkan mas sekalian, kerana musuh Islam ini, yakni ketua ni, itu adalah iblis. Musuh kita iblis. Cara dia nak melalaikan kita, dia lupakan kita pada jadual kita, tarikh. Dia lupakan kita bahawasanya tarikh atau jadual hidup kita ni adalah diukur, disusun mengikut waktu solat sebenarnya. Dan solat itu adalah tiang agama, imanuddin, tiang agama. Jadi dengan tidak menjaga tiang agama, sudah pasti tak terbina lah bumbungnya, apatah lagi jauh sekali lah bumbung. Dinding langsung tak ada. Bila tiang tidak terbina, barangkali foundation tak ada. Barangkali dia bila tiang tidak dijaga, maksudnya foundation tak ada. Foundation akidah. Akidah. Berbicara tentang Allah, itu yang utama dalam akidah. Usul yang utama itu adalah tauhid. Jadi kalau kita hidup kerana Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah pasti syariat Allah itu nombor satu, itulah solat. Lalu kalau kita hidup selain daripada Allah, maka kesan pada syariat solat juga. Dia ini tidak terbina, tidak terjaga, malah hidup kita tidak dikaitkan dengan solat. Walhal hidup kita bermula pada waktu maghrib, itu solat yang pertama. Ini solat pertama bermula maghrib ni mas. Inilah hidup yang pertama kita maghrib. Dan hidup kita pula mestilah berada pada suruhan Allah. Hidup kita mestilah duduk pada suruhan Allah. Dan Allah suruh mengimarahkan rumahnya. Allah suruh. Kalau kita yakin dengan janji Allah, yakin, sebab tu suruhan mengimarahkan rumah Allah adalah seruan iman. Maka bila iman sudah sebati dalam hati, maka yakin dia dengan ganjaran Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Maka dia datang permulaan hari dia akan pastikan menyahut seruan Allah. Di mana? Di masjid. Permulaan hari. Subuh dah kemudian. Subuh dah tengah dah. Maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Macam mana susun hidup mas? Cuba tengok. Orang kira biasa pada subuh. Tak apalah kalau ambil pada subuh. Subuh, zuhur, asar. Asar pun tak jaga. Sedangkan asar solat wusta. Lepas asar maghrib. Demi masa semua manusia rugi. Rugi masa. Allah kata, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman takkan berbicara soal rugi.
Walaupun pada zahir mata habis hartanya, tapi di sisi Allah ada ganti yang tiada terkira dengan harta dunia. Kalau dia terima kehilangan hartanya, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ganti lebih baik. Macam tak ada istilah pergi. Memberi makna mak. Asar ni habis gas ni, kena jaga. Masuk maghrib, letih. Letih masalah. Walau itu permulaan hari kita. Patut permulaan hari kena bersemangat. Bermula dengan keadaan hidup yang jelas. Tahu dia ke mana hidup dia. Kalau benar dilakukan siang harinya kerana Allah, pasti permulaan harinya bertenaga. Kalau dia buat semua harian dia, seharian tu bukan kerana Allah, pasti permulaan harinya penat. Banyak tu kerja lagi. Macam mana mas kena? Nampak kita dah dipesong kan, tanpa sedar. Dan inilah kelicikan iblis. Dan iblis akan kata apa? Dia suruh kita tak solat ke? Tidak. Iblis kata apa? Wala tajidu aksarohum syakirin. Engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Dan Allah pun nyatakan qalilan ma tashkurun, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Jemaah sekalian, kalau buat calculation nak kira sikit tu, cuba kira waktu maghrib. Cuba kira waktu maghrib. Agak-agak banyak ke sikit? Di mana? Di masjid. Tengok iblis kata apa? Dia buat kita dunia hidup bukan dengan Allah. Allah juga, tapi dengan usaha aku. Selagi bulan Qadariyah. Base. Kalau dengan Allah, mesti the first day dia akan pastikan. Macam kita hari mula-mula masuk kerja, hari pertama tu dia tanda punch card merah. Kalau pertama je merah tuan, walaupun kerja yang lain-lain tu TikTok tengah-tengah tu masuk merah. Padahal yang dikira awal tu, walaupun tengah-tengah tu betul rajin lah, tak apalah, dikira lah juga. Tapi awal ni mula-mula semua merah ni, 30 hari merah. Merah. Kenapa? Bagi reason yang munasabah sikit. Kenapa di awal waktu kamu sudah lambat? Awal waktu kerja, masuk kerja awal lambat kerja. Kenapa? Yang tengah tu aku tak heran dah, kamu dah ada dah kat sini. Kalau kau ada dah, kamu tak buat kerja kan, aku pecat dah. Ni mula-mula dia bagi reason. Kalau kita tukar, kenapa maghrib ni payah nak dekat masjid? Bagi alasan. Kalau kita tukar, kita bekerja dengan Allah. Mas sekalian, di sinilah masuk perbincangan kita hablum minallah wa hablum minan nas, surat 76. Hablum minallah wa hablum minan nas, kita dah bincangkan dah perbincangan kita ni. Kita masuk sekarang ni pada muka 76. Dalam syarah hakikat kehidupan ni, bagaimana kita nak mentafsir hidup kita, jemaah sekalian. Hidup kita ni mesti ditafsirkan, diterjemahkan. Bukan dengan pengalaman hidup kemanusiaan, tapi ditafsirkan dengan kebenaran dan suruhan. Dengan kebenaran mesti berbalik kepada Allah. Wa kullu haqqun min rabbikum, melalui para rasulnya. Itulah kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Kisah para anbiya itu kita perhatikan. Maka di sini nak membina hubungan dengan Allah itu mesti diutamakan. Dan dia ada kaitan hablum minallah wa hablum minan nas. Wa itu dengan, dan itu maksudnya tidak boleh terpisah. Kalau kita nak tengok kita baik hubungan dengan Allah, tak nampak je mas sekalian, sebab dia bukan bersifat zahir. Lalu diukur dengan syariat. Hubungan kita dengan Allah itu ma'rifat, hati, hubungan hati kan. Hati terhubung dengan Allah. Ya hati. Nanti kalau betul kamu terhubung dengan aku uji kamu. Tengok Allah kata, qalu amanna, kamu beriman pada aku? Ya. Nanti aku uji kamu. Wahum la yuftanun. Jadi diuji dengan apa? Kehidupan syariat. Diuji dengan syariat. Syariat apa? Manusia. Muamalah kita hari-hari ini
Mampu tak kita jaga sehingga mengutamakan hubungan dengan Allah? Dan malah kita nak buat begini, kita nak buat satu perbincangan bahawasanya kita menjaga hubungan dengan manusia ini hanyalah semata-mata nak menjaga hubungan dengan Allah. Bukan ada udang di sebalik ni. Tu kata, ni buat baik-baik ni kena baik-baik. Dia ada belakang dia baik-baik. Abang ni baik semacam ni, ada apa-apa ke ni? Awak ni baik semacam ni. Kita tak nak semacam. Kita nak baik sungguh. Kita buat baik dengan manusia sebab nak jaga hubungan dengan Allah sebenarnya. Dia tak terpisah. Sebenarnya perbincangan hablum minallah wa hablum minan nas bukan dua perbincangan berbeza. Dalam perbincangan yang sama sebenarnya. Tinggal lagi amalan tu penterjemahan dia berbeza. Wa hablum minallah itu dengan hati. Iman. Tapi terjemahan iman itu mesti amal. Amanu wa amilus solat. Sebab itu tidak dikira sebagai para isteri sebagai contoh tak. Dia dah beriman dengan Allah, betul lah, betul. Tapi tiba-tiba dia tidak taat dengan suaminya. Kenapa bila tidak taat dengan suaminya Allah tak kira amalannya lain? Kerana syariat untuk menzahirkan taat. Kalau betul-betul benar redha dengan segala apa yang Allah berikan, maka taatlah dengan segala suruhan. Apa tadi suruhan yang betul-betul kita tak suka lah, lagilah Allah tengok. Nampak? Sebab tu jemaah sekalian, dalam surah Al-Qasas ayat 77 kita kaitkan juga dalam perbahasan hari juga nanti. Maghrib, Isyak, Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar, ada kaitan dengan kurniaan di atas. Dan memang Allah suruh cari harta kekayaan untuk dunia. Tak ada istilah untuk dunia jemaah sekalian. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Tak ada untuk dunia jemaah sekalian. Bila kita berurusan dengan Allah SWT, kita menjadikan hidup kita untuk Allah, bermula kita bekerja dengan Allah. Apa kita kerja dengan Allah? Syariat, solat. Solat tu kerja dengan Allah. Kalau tanya kerja apa dah? Kerja saya solat. Dia orang apa nak tahu bawah. Kadang-kadang orang kata dah tak ada kerja. Try tengok, kita ambil cuti sehari. Kita diam cuti. Tak pun cuti seminggu. Buat cuti seminggu. Cuti tanpa gaji kita. Amboi tanpa gaji. Nak test, saya nak buat eksperimen. Ulang-alik masjid. Ulang-alik masjid. Orang pun tanya, dah tak ada kerja. Nampak? Orang di sebelah kan datang masjid 5 waktu saya semalam, dah tak ada kerja. Cari pasal tentang statement tu. Sedangkan kerja kita hanya solat je. Ni surah merah lagi. Cerita keluar balik nanti. Bagaimana Nabi negotiate dengan Allah. Kalau ikutkan Allah Ta'ala nak kita 50 waktu. Kalau paling ringkas kita ambil subuh lah, 2 rakaat setiap waktu. 100 rakaat satu hari. Kalau dibagi 24 jam, katalah tak tidur langsung. Setiap setengah jam waktu solat mas sekalian. Bila kita dekat mikrofon macam gitu, semua bertelekung siap. Kita kat sini. Saya ulang rumah semua sini mas sekalian. Tak ada dah nak mana setengah jam nak balik kita, 2 jam waktu gap pun kita kelang kabut nak datang balik. Ini setiap setengah jam waktu solat. Itu kalau tak tidur, kalau tolak tidur malam 15 minit setengah bulan. Jadi itu kerja kita. Af'al yang utama dalam perbuatan zahiri kita ini adalah solat. Sementara itu, sementara menunggu solat Isya, isi yang wajib. Sementara menunggu subuh, tidur dulu. Nak tidur, pastikan tidur tu beribadah. Sebab apa nak tidur ni? Nak tidur sementara tunggu subuh. Pahala tunggu solat. Bila sudah subuh, sementara tunggu zuhur, pergilah kerja. Kerja tu pula mesti berkaitan hukum. Apa hukum dia? Ni kata Allah, tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah. Tengok, dikurniakan bukan dicari. Ramai kita salah faham, kita ingat harta tu kita cari. Ya, syariat zahir nampak kita cari. Tapi kalau cari, jumpa kan? Carilah kan, cari. Mesti jumpa kan? Pergi cari, jumpalah. Yang tak jumpa, tercari-cari. Tu tercari-cari. Dia ada 2 perkataan tu. Kalau pergi cari, insyaAllah jumpa. Kalau tercari-cari, tak jumpa.
Tapi di sini Allah nyatakan harta kekayaan bukan cari kurniaan. Jadi kita pergi kerja tu dapat harta untuk apa? Untuk apa Allah kata? Untuk pahala. Kita bagi anak bini makan, isteri kita makan untuk pahala lah, bukan untuk bagi dia sayang pun. Kadang-kadang bagi makan pun dia tak sayang juga. Ini juga bang. Komplain pun ada. Kan? Jangan salah niat. Tu kat bawah tu nanti ada. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik kepada hamba-Ku seperti mana? Ni hablum minan nas ni. Hablum minan nas. Sebab apa? Sebab aku dah buat baik dulu dengan kamu. Bukan sebab dia nak baik. Bukan sebab nak bagi orang tu suka kita. Tak. Lah. Sila hari bulan ni masyarakat Allah uji kita. Kita buat baik, orang paling buruk. Siapa yang boleh kita jadi iktibar kisah ini? Nabi SAW. Syarat dengan kisah-kisah yang mana Yahudi buta, Nabi suapkan hari-hari iman sekalian. Dibalahkan kata gila. Nabi diam lah. Bukan Nabi nak suruh dia buat baik dengan Nabi. Nabi yang nak buat baik agar dia masuk Islam. Lepas wafat Nabi, Islam dia. Itu pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis mendengarkan kisah itu. Kenapa Nabi tak beritahu itu Nabi? Dia dah Nabi. Relax. Kalau kita tak lagi orang ngata pasal nama kita, kita duduk di situ. Orang tu tak kenal siapa kita, ngata pasal kita. Kena cukup 30 hari lah. Sila pula 3 hari. 3 hari ni aku cakap buruk aku siap pun. Habis lah. Ini sampai mati masalah. Tak perkenalkan diri pun. Tak perkenalkan diri kata. Kena Muhammad kena. Gila dia tu pun. Allahu Akbar. Nabi kunyah kan. Suap. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tak terbuat macam tu menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis kerana ihsannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Sebab Allah kalau diibaratkan Allah SWT itu sangat baik dengan makhluk. Tinggal lagi makhluknya membalas dengan kezaliman dan keburukan. Ada satu kisah sufi kan dengan Tok Syekh. Dan ini riwayat kisah lah. Kita boleh ambil pengajaran. Kisah dia tengok ada seorang lelaki ni duduk bising. Kucing dia berak sana sini kat rumah. Dia dah bela, kemudian dia berak, marah. Syekh ni tengok dia. Dia jiran depan. Apa yang kau marah kucing tu? Yelah aku dah bela dia, dah jaga dia, dah berak mata kata. Syekh tersenyum. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala di saat Allah memberikan segala nikmatnya, kita membuat najis dosa di muka bumi tu. Allah. Menangis kawan tu. Allah Akbar. Di sinilah dalil Mas sekalian. Al-Qasas 77 ni boleh pegang. Jadikan dia sebagai panduan untuk kita melihat hubungan dengan Allah itu terbina apabila kita faham tujuan hidup kita. Maka terbina hubungan dengan Allah Ta'ala. Tujuan kita adalah untuk melaksanakan segala suruhan. Allah suruh. Bukan sebab manusia suruh. Tak ada. Abang buatlah baik dengan saya bang. Saya dah penat-penat tau. Kamu katalah sejuta kali pun aku buat baik bukan sebab kamu suruh. Dan jangan ajar anak kita buat baik sebab kita suruh. Kita kena ajar anak kita buat baik sebab Allah suruh. Abi ke, papa ke, abah ke, hanya menyampaikan kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab abah nak kamu baik, tapi Allah nak kamu baik. Kamu jadi baik kerana Allah, bukan kerana abah. Kerana yang berhak untuk kamu baik adalah pencipta kamu. Bukan penjaga kamu yang sekadar menjaga mungkin depan mata, tapi belakang kamu aku tak boleh jaga. Tak boleh jaga kita anak kita depan mata boleh lah lima sekalian. Pada belakang tak mana-mana pergi. Macam mana? Kan? Anak saya main dekat sebelah rumah tu ada taman. Husna. Umur dia 6 tahun. Balik-balik biru mata lah. Udah bengkak. Apa? Jatuh buaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah aja kena tumbuk. Besok dah benjol ni. Bengkak. Allah. Lain kali main baca bismillah, minta lindung dengan Allah. Dia cakap. Saya ingatkan anak saya. Orang main-main juga sebelum main baca doa. Pak Abi tak boleh jaga.
Tak boleh. Tak terjaga kita. Kalau seorang anak boleh lah. Menghadap. Kalau dah 5 orang kan. Seorang puluh, seorang pilih, seorang ke depan, seorang ke belakang. Tak tahu. Nak pula kalau dah besar panjang, tak mana-mana pergi ni, tak ada empat depan mata, siapa jaga dia? Allah. Nah. Jadi tuntutlah dengan harta kekayaan telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Nampak? Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu. Ini kalau rujuk, ini tafsir ni. Ini terjemahan, belum tafsir ni. Ini terjemahan baru dimasukkan. Kau rujuklah terjemahan, pergi tengok kat handphone ni. Dalam kurungan tu memang itulah keperluan dan bekalan. Dunia ini hanya makam keperluan dan bekalan saja. Jangan lupakan keperluan bekalan ni bil makna kita ni sampai tahap kalau boleh semua jadi pahala. Habis bagi semua lah. Kereta bagi, rumah bagi, apa bagi. Jangan lupalah kamu pun nak pakai motor juga. Nak pakai rumah juga, nak makan juga, nak pakai juga. Dia sampai tahap macam itu sebenarnya ayat ni. Ada orang dia ambil ayat tu apa? Akhirat juga, dunia juga. Dia pecah dua. Salah tu. Dia sebenarnya sampai tahap kita nak lupakan dunia dah. Sampai tahap. Allah kata jangan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan. Okey, jangan lupakan nasib kamu di dunia. Bukan nasib aku ni depan jadi apalah nanti. Susah ke senang. Bukan itu maksudnya. Nasib ini bermaksud di saat buat kebaikan itu perlukan ilmu lah. Jangan sampai kita buat kebaikan sampai kita mendapat sakit dengan tidak ada ilmu. Jadi kalau nak mudahkan bahasa, dunia ini keperluan saja, makam keperluan. Perlu ni pula bukan sikit ya. Jangan salah faham. Mungkin ada orang seorang tu keperluan dia 10,000 sebulan, 20,000 sebulan. Ikutlah berapa keperluan dia. Keperluan ni panggil bukan kemahuan. Dia ada 3 perkataan. Itu hari saya ada tengok perbincangan di TV1. Satu mufti kita lah dengan 2 panel lagi. Imam Muda Ashraf. Seorang lagi siapa lupa. Mahu mampu. Adakah mahu atau mampu? Apa pasal siapa tengok siaran tu? Saya kira kena perlu tambah satu lagi. Mahu mampu perlu. Kalau sekadar dia mampu tapi tak perlu, untuk apa? Aku mampu. Kau pandai aku lah nak pakai kereta banyak mana? Ambo cakap tegak cakap gitu. Biarlah dia mampu. Jangan. Bukan soal mampu semata-mata, malah dalam perbahasan dunia di sisi Allah perlu, bukan mampu. Kadang-kadang keperluan kita perlu tapi kita tidak mampu, maka Allah datangkan kemampuan. Tu maksudnya. Mahu kat mana? Mahu ni jangan letak pada dunia. Kalau kita nak ada bina hubungan dengan Allah, Allah tak nak kita ada kemahuan pada dunia. Walaupun kita ada kemahuan. Habis kemahuan kita di mana je mas sekalian? Allah ajarlah kita. Di sini Allah ajar terang-terang. Kamu mahu dunia? Mahu. Untuk apa kamu mahu dunia? Nak pahala. Okey, jadikan mahu pahala perlu dunia. Tu ayat dia. Tengok Allah ajar kita. Mahu pahala perlu dunia. Jadi seiring dapat. Dua-dua dapat. Jadi keperluan kita pun dapat, kemahuan kita pun dapat. Contoh, kenapa nak gaji tetap? Kenapa mahu gaji tetap? Kita kan semua nak ada pendapatan tetap, gaji tetap. So kita fikir untuk apa? Ini Allah suruh kita berfikir, afayatafakkarun. Allah kata fikir. Kerana mahu sedekah tetap, automatik gaji jadi keperluan, sedekah jadi keutamaan. Auto debit tolak bank kita terpampang sini safe. Ni ada live ni dalam sini terbalik nombor dah. Safe dah. Kita karya sini. Saya kadang-kadang Allah adalah beberapa sini surah Jumaat, alhamdulillah. Setengah-setengah saya jumpa mereka struggle nampakkan dana. Saya cakap, wallahi je mas kan, kalau lah karya tu tahu ke mana duit dia nak bagi je mas kan, dia kena bagi di sini. Di sini.
Sinilah kita punya tempat investment, dividen kita kat luar. Buat tolak autodidak je mas sekalian. Allah bagi. Kalau tak ada kat tempat kita ni kalau tak ada surau, tak ada masjid, habislah tempat ni semua kena. Semua kena mas sekalian. Bakallah solat jemaah tu tak wajib, fardu kifayah. Ni pahala sepatutnya yang datang ni kita dah mengangkat kewajipan mereka yang lain. Kita datang mewakili mereka. Kalau tempat tu tak ada surau masjid, mas sekalian, jawab dengan Allah. Kita pernah dengar kan wang perlindungan kan? Setengah orang pun berkata wang perlindungan. Di sinilah wang perlindungan kita patutnya. Kalau nak karya ni selamat, tempat kita kena cakap macam tu. Kumpul semua karya cakap, kita ubah trend. Kita ubah trend cakap. Jangan marilah tuan-tuan, mari kita imarahkan, kita ubah trend. Kalau kamu nak semua dilindungi oleh Allah Ta'ala di tempat perlindungan, siapa tak masuk dekat sini di luar perlindungan. Bayangkan tempat di Korea kita tak ada masjid. Bayangkan. Kalau satu tempat tu tak ada masjid, mas sekalian. Sebab itu dalam master plan, town planning, mana tempat baru comply mesti ada masjid. Dalam rules and regulation dia mesti kan ada, tapi pada satu tahap ni dunia Allah punya. Kau tak buat masjid kat sini, siap kamu. Dan bila dah ada masjid pula, struggle pula, siap kamu. Dah ada masjid, dah ada surau, struggle kita nak sebuah surau masjid kita. Ya Rabb, ni tuntut harta kekayaan, tolak 100, pejam mata. Kalau tak ada 100, 200. Itu cara dia. Itu cara tawar menawar. Ustaz, saya tak ada 200, 300. Tak ada. Makin naik nampaknya. Sungguh, kalau kita buat pelaburan yang menguntungkan, makin kurang kan makin tambah duitnya je mas sekalian. Makin tambah lah, takkanlah makin kurang. Untuk agama ni kena all out mas sekalian. Cuma keperluan, Allah kata, keperluan kamu macam mana? Selesai, ada. Kerana kemahuan pahala, sila hari bulan, keperluan kita terjaga. Sila hari bulan. Dan memang itulah formulanya. Aku ni nak gaji tetap, perlu pendapatan tetap, kerana nak bagi pahala tetap. Tu jariah tu. Pahala tetap dikira macam mana? Jariah. Buatlah apa benda nak buat kat sini. Api air dah tentu tetap dah. Apa saja expand masjid surau kita bagi. Tak cukup fizikal dengan prasarana, bagi makan pula. Kena jadi community center tempat ni. Community center. Susah-susah cari mana? Cari masjid. Tu. Setkan ke arah sini, susah macam mana cari sini. Macam cepat lain. Duit yang dilonggokkan sini, dia akan in return bagi ke community oleh. In return. Patutnya begitulah. Tapi mereka tidak mungkin membina keyakinan itu, perlukan pada satu dorongan yang kuat. Sebab tu Allah kata, tuntutlah harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah Ta'ala. Pahala. Jadi mana kata hubungan dengan Allah ni terbina bila pahala. Bila kita nak bina suatu hubungan itu menjadi hubungan dengan Allah, pahalakan dia. Jadi hubungan dengan Allah. Sebab yang boleh bagi pahala hanya Allah. Dia tak ada istilah nanti kan tak ikhlas, tak. Dia masuk dalam line ikhlas. Sama. Sebab yang boleh bagi pahala hanya Allah. Bermaksud kita tidak harap selain pahala. Memang itu pun nanti datang bulan Ramadan, memang itunya Nabi kata. Hidupkan malam Ramadan imanan wahtisaban, Nabi kata, dengan penuh yakin dan harapkan ganjaran. Memang sungguh memang kena harapkan ganjarannya mas sekalian. Kita solat untuk apa? Pahala. Nak dapat pahala kena dapat redha dulu. Dia bukan macam kita manusia yang kita anggap bagi gaji tapi tak suka. Tak boleh. Manusia boleh buat, dia bagi tapi dia tak suka. Tapi dalam bab pahala, kena Allah redha baru dapat pahala. Kalau Allah tak redha, tak dapat pahala lah. Perkara itu jauh daripada keredaan Allah, maka tiadalah pahala. Sebab itu bulan Ramadan Al-Mubarak itu dilimpah ruahkan dengan pahala. Makna bulan yang Allah berkati itu, apa yang banyak? Bila Allah berkati sesuatu hidup dia, apa yang akan banyak dalam hidup dia? Pahala. Kadang-kadang amalan yang biasa tapi pahala berlipat ganda. Nampak? Bulan-bulan amalan sama kata buat.
Kan? Tapi kerana bulan itu Allah berkati, maka Allah banyakkan pahala. Macam kita. Sebab tu pahala ni dalam kiraan ni sampai ghairi hisab. Macam tu sabar. Sabar ni pahala ghairi hisab sampai syurga. Sebab apa? Dia ni rida dengan apa yang Allah beri, maka Allah suka kat dia. Bila Allah suka kat dia, pahala tanpa hisab. Sebab tu orang kata sabar. Dapat apa sabar? Dapat syurga. Syurga juga. Juga pun ada. Itu kan sabar. Itu sabariah je. Duduk komplain. Yalah si kita je buat baik. Tak boleh jemaah sekalian. Untuk memahamkan buat baik kerana Allah, di bawah Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah. Sebab apa buat baik pada hamba-hamba Allah? Sebab kita tu hutang budi dengan dia ke? La. Walaupun ada perbahasan berterima kasih dengan manusia, namun yang utama adalah kerana Allah dah berbuat baik dengan kita. Berapa ramai rasa Allah buat baik dengan kita? Ini soalan ni jemaah sekalian. Kerana saya tanya kat diri saya ni bukan kita ceramah saja jemaah sekalian ni. Sambil kita ingat. Dan sebenarnya untuk diri saya. Kita renung. Kita rasa tak Allah buat baik dengan kita? Dan kita kena rasa. Dan tanda rasa Allah buat baik dengan kita, kita kena tak boleh berkira buat baik dengan orang. Kamu ni baik betul dengan aku. Tak ada apalah. Kenapa? Kamu cakap lah kenapa kau baik dengan aku ni. Kamu cakap. Payah aku dah cakap. Kenapa? Kerana Allah dah buat baik dengan aku. Berubah terus muka kawan tu. Sama dengan isteri kita buat baik, beli barang, beli itu, beli ini, kejap-kejap bagi itu, kejap bagi ni. Abang ni baik ni ada apa-apa ni? Abang cakap kejap gelang tu, kejap gelang ni. Abang cakap dah aku buat baik dengan kamu ni. Awak ada diam kan? Buat suspense sikit kan? Sebab Allah dah buat baik dengan aku. Abang dapat kamu je. Kau lah, dia biasa orang lama-lama ni aku engkau dia. Bahasa dia orang lama-lama. Otai masih berbisa. Aku ni, kalau tak Allah bagi isteri macam kamu ni, aku tak ada. Tak dapat aku. Dia terasa Allah buat baik dengan pemberian isteri. Allah datangkan isteri itu, kita rasa tu itu perbuatan yang Allah zahirkan dalam bentuk nikmat dunia. Maka dengan balasan kita pun buat baik dengan isteri kita kerana Allah buat baik dulu. Sebab tu istilah orang balas-balas ni tak kira dah. Orang nak balas kita buat baik ke tak buat baik tak kira dah. Isyak dah. Belum kan? Jadi, dan Allah larang buat kerosakan. Jangan sesekali buat kerosakan atas muka bumi ni. Tak boleh jemaah sekalian. Apa jenis alasan pun tak boleh. Waimah dalam peperangan pun, syarat nak berperang, kalau belajar tentang sirah, tentang peperangan Ghazwah ni, Nabi berperang, bangunan tak pecah, pokok tak boleh patah, budak-budak perempuan, orang yang lemah duduk dalam rumah ibadat tidak boleh dikacau, dibunuh tak boleh, apa pun tak boleh buat. Nak gaduh tempat lapang, battle one to one. Kemudian settle kat sana. Jangan kacau tempat awam, tak boleh. Ini Ustaz, kerosakan sekarang ni kerana Nabi SAW dah doa dengan Allah, minta hold, jangan turunkan bala, banjir, kemarau. Dua ni maksudnya. Allah buka catatan dalam Quran, Allah rakamkan kisah Sabah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Depa bukan buat kerosakan dengan menghancurkan ni maksudnya. Depa buat kerosakan ni dengan berpaling daripada perintah Allah. Kerosakan ni kena faham, bukan buat merosakkan tu dengan pecah satu benda ke. Itu satu bentuk. Satu bentuk lain, dia buat kerosakan dengan mula lalai, buat perangai, buat dia nikmat ada, duk buat, orang kata merasa diri pula. Dia tak nak dah taat. Apa Allah hantar? Allah hantar banjir maksudnya. Hati-hati. Allah nak ganapkan tempat tu, Allah hantar banjir. Habis. Ataupun Allah pelingkup, lingkupnya tu. Mak. Jangan ingat Allah biar.
Tinggal lagi kita ni sebab Nabi doa al-ijabah, maju al-ijabah. Nabi doa minta janganlah umatku. Kita umat Nabi SAW. Zaman Nabi ke belakang umat Nabi. Tinggal lagi mengaku umat tak mengaku itu lain. Tapi zaman Nabi ke belakang terus. Sebab tu bila Nabi doa ikutkan, buka jemaah sekalian sejarah dulu. Mana ada satu kaum yang buat zalim atas muka bumi Allah ni Allah biarkan? Mana ada? Tak ada. Allah habiskan. Dan Allah ganti yang lain. Mudah bagi Allah. Malah jemaah sekalian, kejadian kita yang bermula dari Adam AS ni, kita ni, malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah manusia yang akan buat kerosakan, permusuhan, pertumpahan darah? Al-Mufassirin surah Al-Baqarah ayat 30 mengatakan sebelum ni ada satu berapa best hidup kejadian manusia yang Allah dah ganapkan. Allah ganti yang lain. Mudah bagi Allah. Khair, kita bagi azan. Kan? Kalau azan tu تفضل تفضل.
اللهم ربنا زيد وزد وصلت مقام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعدت انك Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah. Kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Maka gambar rajah yang di bawah itu, segitiga itu menggambarkan kedudukan. Kalau kita terjemahkan, ia semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bersumberkan dia. Dia ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sama juga kalau kita bincangkan dengan asma Allah yang lain. Sebagai contoh Al-Ghani, yang Maha Kaya. Kemudian datang kepada diri kita, kemudian kita menyebarkan. Itulah bagian Nabi Muhammad SAW melakukan. Apabila seseorang itu, apabila hati yang telah dilimpahi dengan nur hidayah Allah SWT, dia akan merasakan rahmah itu. Lalu dia akan berbuat baik. Islam itu adalah membawa kepada kesejahteraan, berserah diri kepada Allah dan membawa kesejahteraan. Sedangkan itulah Nabi kata, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim itu adalah yang selamat, orang selamat daripada mulut dia dan tangan dia. Dan di situ kalau kita lihat surat 77 tu, kita habiskan surat 77 ni, kita melihat bahawasanya kedatangan Islam itu dengan mukjizat Al-Quran adalah sebagai tanda sukacita jemaah sekalian. Allah SWT kata surah Yunus ayat 58, bila dengan Allah dan mukjizat Allah, mukjizat Rasulullah SAW melalui kalam Allah Al-Quran. Surah Yunus ayat 58 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayang. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah yang hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan lainnya. Kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Bandingkan dunia yang tak terbanding lah. Kurniaan yang terbesar itulah kurniaan yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sifat Allah SWT, sifatnya Rahman dan Rahim kepada para hamba yang disuruh bersukacita dengan Al-Quran. Dan hal ini adalah menunjukkan bahawa umat Islam ni, kalau faham dari segi iman yang sebenar, tidak ada istilah berduka cita sebenarnya. Berkecil hati, terasa hati, makan hati, susah hati. Ini semua apabila kita melakukan sesuatu perkara tidak bermula dengan Allah. Ada orang kata, saya buat baik tak? Saya selalu buat baik. Tapi kadang-kadang terasa tu kasih aku je buat baik. Ataupun kadang-kadang terasa juga perasaan baik pun ada. Buat baik tu kewajipan, suruhan, ikutkan wajib. Yang tak boleh perasaan baik. Kerana baik hanya Allah. Hanya Allah sekalian. Sebab kita minta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia. Kalau Allah tidak turunkan kebaikannya, maka tiada satu pun yang berguna kat dunia ni. Maka Allah turunkan kebaikan. Maka istilah kecewa ni, bila datang Islam, maka menghilangkan kekecewaan. Inilah bila terbina hubungan dengan Allah, bila hati itu kembali kepada Allah dan dia merasakan kegembiraan itu. Apa yang berlaku pada maslahah umum? Kegembiraan. Sebab tu tak ada istilah khianat, dendam, dengki, Auzan Khazraj. Bila datang Islam, tengok apa berlaku. Asalnya 7 keturunan bergaduh sama sekalian. Datang Islam, berdamai. Perdamaian itu yang dibawa. Kerana apa? Kerana itulah nak membina hubungan dengan Allah. Berdamai ni nak membina hubungan dengan Allah. Silaturahim. Kalau dia ingat Allah, dia mesti nak berdamai. Kalau dia tidak diingat diri dia, dia beramal, dia nampak amalan tu membina dengan Allah, tapi hati ada dengki, ada iri, ada tak puas hati. Allah tak pandang itu. Kalau nak hati yang sejahtera, hati yang bersih daripada sifat-sifat nifaq, sifat mazmumah. Ini semua berlaku apabila ada maslahah dengan manusia. Maka ini akan hilang bila kita kembalikan balik pada, kalau bincang pada ayat Al-Qasas ayat 77 tadi, yakni melihat hubung kait dari awal
Ada orang dia kata begini, dia buat baik, saya tak mampu ustaz, saya tak larat, tak kuat nak buat baik ustaz. Bila dia cakap begitu, bermaksud dia nampak siapa sebenarnya kebaikan. Dia nampak diri dia lah. Sebenarnya memang kita tak mampu buat baik pun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Nak tolak keburukan pun tak ada daya, nak mendatangkan kebaikan pun tak ada daya. Habis tu, sebab tu dengan Allah, bismillah tu. Sebab tu nak buat baik mesti dengan Allah. Bukan mudah ni mas kan. Contoh nak istiqamah datang majlis. Ya Allah, bukan mudah. Jangan ingat kita senang. Kalau senang dari dulu lagi kita datang. Dulu lagi kita dah terpacak dah. Kadang-kadang kena tolak ni, kena betul-betul free bawa datang. Ya Allah, kalau Allah tak gerakkan kaki ni, tak beri kemudahan, maka takkan mampu. Maka datanglah dengan merasakan pertolongan Allah. Lalu kita pun akan sujud dengan rasa terima kasih. Terima kasih Allah. Yang itu kita nak binakan. Jadi kesimpulan ni mas sekalian, orang yang berhubung hati dengan Allah, hablum minallah ni, dalam surah Fussilat ayat 30, Allah akan hantar. Yang ini pembicaraan surah Fussilat ayat 30 ni adalah ketika sakarat, sebenarnya sakaratul maut, nak mati. Allah hantar malaikat berikan kita keteguhan hati, tetap hati. Kerana waktu itulah waktu yang sangat genting. Iblis pun datang, menyamar rupa ayah kita, mak kita. Rupa dalam rupa yang baik untuk buat keluarkan kita pada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah hantar malaikat. Adapun dalam kehidupan, kalau kita sekarang ni bina teguh hati dengan Allah, Allah akan hantar malaikat dan memberikan kita keyakinan demi keyakinan. Jangan takut keburukan di saat kamu buat kebaikan dengan aku. Macam itu. Kadang-kadang kita kan, kadang-kadang kita suami katalah ni, saya cerita suami isteri dulu. Kadang suami nak buat baik, isteri pula, abang ni buat baik sangat. Kan kalau dia ambil kesempatan kat kita kan, macam mana? Biasa pernah dengar macam ada kesimpulan kepada kebaikan. Kalau tak nak kita dipergunakan, dia ada satu tip. Satu tip. Kalau tak nak dipergunakan, jangan jadi orang berguna. Itu saja. Kalau tak nak dipergunakan, jangan jadi orang berguna. Langsung tak dipergunakan, dia ni tak guna katanya. Tapi kalau kita jadi orang berguna, sudah pasti orang ambil kesempatan. Dia rajin, biar dia je buat. Dia ada duit, biar dia je bagi. Dia ada masa, biar dia je. Lantak lah. Dan yang paling penting, rupanya Allah pergunakan kita. Apabila kita mampu melakukan kebaikan di sawah lain tak nak, bermaksud Allah pilih kita. Syukurlah. Saya cakap, kalau tak nak dipergunakan, berhentilah jadi orang berguna. Apa jadi kalau jadi orang tak berguna? Apa pun tak jadi apa. Jadi bersyukurlah. Asyik aku je, alhamdulillah, aku masih berguna, nampak gaya je. Orang pergunakan, ya mesti. Apabila rasa gitu, sebab hati telah ada bina cinta dengan Allah Ta'ala. Dan bila begitulah nanti datangnya hub, cinta Allah. Kita akan sambung nanti pada siang akan datang. Bagaimana kalau kita lihat hati yang dilimpahi dengan nur hidayah Allah, dengan sifat kasih sayangnya, dia tidak akan, istilah keluh kesah tu, dia akan hilang. Dan ini adalah anugerah. Dia adalah anugerah yang akan dianugerahkan kepada hamba-hamba yang terpilih, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk bersifat dengan begini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasa-kata tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini penuh barakat. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah nusratul asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladhina amanu wa amanu tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.